welcome back to Azmio channel. So hari ini saya akan bawa beberapa kisah seram dari UiTM. So kalau kamu mau tahu, di Malaysia ini setengah UiTM dia ni memang sedikit angkar ya guys, slash seram, agak keras ya guys paranormalnya. So salah satunya perkongsian hari ini adalah saya ambil dari Twitter, dari si Acap / Donghae. So without any further ado, let's get into the yang pertama ni adalah college tidak ada air. So FYI, college ni selalu tidak ada air ya guys. Nak dijadikan cerita, di suatu malam ini air kat college ni sangatlah kering. Masing-masing terpaksa mandi dekat fast street atau mat kilau. Tapi Acap ni kan, so saya akan bagi dia nama Acap seperti ID yang perkongsian ini. So si Acap ni dan member dia beranilah sikit nak pergi mandi dekat toilet faculty. So auto way nak pergi Acap and the gang rasa lain macam, sebab orang-orang yang ada dari faculty, wajah-wajah dorang tu sumpah pelik dan dalam keadaan rushing. Jadi dorang pun jalan macam biasa jalah. Sampai je dekat toilet, siswa tu dorang dengar bunyi bising macam orang yang tengah ramai. So masuk je toilet tu, ada dalam 5 orang siswa tengah mandi dekat situ, dekat sinki tu ya guys. So memang riuh bunyi dia orang bersembang. Of course lah kan, sebab dalam tu macam kira penuh lah. So Acap dan geng dia terus masuk cubicle masing-masing. Elok je orang Acap tutup pintu, bunyi bising tu terus hilang. So tiba-tiba sunyi bilik air tu guys. Padahal tadi banyak yang ada di dalam tu. Orang tak rungsing kah? Lepas tu Acap ni apa lagi, dia terus cuak lah. So dia ajaklah member dekat sebelah tu, yang dekat cube sebelah dia tu sembang. So habis dia sembang tu, dorang keluar lah dari circle dia. Jadi Acap tu tengah tengok kat luar tu, tidak ada orang guys. Dan korang nak tahu, lantai tu memang kering. Sumpah weh, memang kering. Padahal orang mandi kat sinki kan, tiba-tiba lantai tu kering. Masalahnya tidak ada pun tanda-tanda orang yang mandi kat situ. So siapa yang orang Acap ni nampak? Adakah tu manusia atau hanya khayalan dorang? Saya belum pernah pasti guys. So kita ke kisah yang kedua, iaitu tak tidur lagi ke? Yang tak tidur lagi ke tu yang pelik sikit. So, korang bayangkan. So, sejak dari kejadian orang yang main gong dan kuda kepang tu, makin teruk pelajar dekat college tu kena kacau. Mana-mana pelajar yang nak stay up malam-malam, pelajar akan jadi susah bila ada benda yang mengingatkan mereka untuk tidur. Bagus kalau dia ada di situ untuk membangunkan anda puasa. Ini waktu kau study lah juga dia nak kacau. So guys, so mana-mana bilik yang ada penghuni tidak tidur, mesti akan ada yang baling batu dekat tingkap banyak kali guys. Tak kira lah kau aras 4 kah, selalu benda ni jadi pukul 3 hingga 4 pagi. So macam mana tinggi aras kau tu batu tu akan sampai? Tingkap ni tak ada beranda ya guys. So macam mana orang tu boleh menyampaikan kecuali dia stick. Tapi dia stick confirm lah, itu kaca akan pecah. Fikir logik guys. So kita pergi ke next story, atau iaitu ke yang ketiga, makcik cleaner OT. Selalu ni makcik cleaner ni takkan OT ni ya. OT. So anda fikirkan sejenak.
So benda ni jadi pada diri Acap sendiri. Tandas dekat aras 2 blok A. Sebelah kanan tu lampu dia memang rosak. Malam-malam tandas tu memang gelap tapi masih boleh nampak sikit sebab ada cahaya daripada luar. Nak dijadikan cerita, ada satu malam tu Acap terjaga sebab tak tahan nak pergi tandas. So dalam keadaan mamai sedikit tu, dia nasib baiklah lampu koridor tu masih menyala guys. Mamai punya pasal masa nak masuk toilet tu, Acap hampir nak termasuk toilet yang sebelah kanan yang agak gelap dan tidak ada lampu. So maksudnya ada 2 tandas di situ. Jadi yang satu tu agak gelap dan yang satu tu adalah terang. Maybe ada problem with the light lah di sebelah tandas tu. So benda yang buat Acap tersentak is ada makcik cleaner yang selalu cuci toilet kat College Dato' B tengah sibuk mengemop lantai sambil tunduk pandang bawah. Dah apa hal dia mengemop dalam gelap ni guys. Pukul 3 pagi pula tu. Dan time-time tu terus hilang rasa nak kencing tu. Apalagi si Acap ni kelang kabut lah dia lari. Next kita ada cerita yang keempat. Itu Uwais. Saya tidak tahu macam mana mau sebut ini guys. Tapi yang ini perkataan dia. Uwais Al-Qarni. Al-Qarni. Uwais. Honestly. Ya guys. Maaf. So. Okay. Yang kat Uwais ini. So yang kat Uwais ini bagi Acap seram sikit lah. Benda ni jadi dekat siswi. Masa dia masuk ruang solat wanita tu, dia ada nampak seorang perempuan tengah solat tau. Tapi perempuan tu tengah duduk tegak je. Dan badan dia bergerak kiri, kanan. Macam berzikir. So, dia pun tak fikir baik lah kan masjid kot. Takkan ada benda nak kacau dan dia solat lah macam biasa. So, macam masa dia tengah solat tu. Dia rasa lain macam ni. Dia jeling perempuan tadi tu tapi tup dia jeling tu. Perempuan tu tak ada. Yang peliknya yang dia dapat dengar tau. Dia dapat dengar dengan jelas perempuan tu berzikir. Masa dia rukuk tu, dia nampak perempuan tu tengah berdiri betul-betul kat belakang dia. Sebelah kanan sambil badan goyang kiri kanan. Dia dah start menangis dan baca lafaz solat kuat-kuat. Tapi makin laju perempuan tu gerak badan dia. Kiri kanan selesai solat tu, dia terus lari keluar minta tolong. Guys. Adalah aku seorang kat rumah ni berdiri gulu rumah aku tu. Gulu rumah aku ni baca cerita seram. Yang kelima, ya, ini adalah tentang medik. So, medik faham sikit lah kalau bagian medik ni banyak cerita. So, kalau korang nak tahu medik ni antara tempat paling keras di UiTM. Apa percaya? Tanya Encik Wan. Dia bilang. Si Acap bilang, tanya Encik Wan. Saya pun tak tahu. Tapi saya hendak akan sebut UiTM ni dari mana ke mana. Tapi dia memang berada di Semenanjung. Ada suatu malam tu, ada seorang junior baru balik meeting kat HEP. Dan masa nak balik college tu, dia terpaksa lalu medik sebab laluan tu shortcut ke Dato' B. Sepanjang perjalanan balik tu, dia ada start rasa tak sedap hati. Tahu sebab dia dia perasan tau, dia terperasan ada benda hitam tegak kat belakang dewan makan. Ketegak kan, dia ni ketegak. Orang tahu ketegak ni, kalau ketegak ni dari mana bahasa dia, ketegak. Macam agak degi lah. Nak lalu shortcut kat, so dia ni memang ketegak lah mau lalu shortcut
kan. So dia teruskan juga lah jalan. Elok jadi lalu depan medik tuh dia ternampak ada satu kepala nih dok jenguk dia. Pandang dia sambil senyum dari dalam ambulans. Dekat bahagian belakang, lah jugalah dia lari balik college. Siapa suruh pukul 12.01 baru balik meeting kan? Dah. Kenapa kau lalu ke situ naik ke shortcut? Lebih panjang laluan tu lebih baik daripada lebih dekat tapi lebih bengek. Agak seram ya guys. Aku takkan lalu di tempat tu walaupun dia shortcut. Kecuali pagi lah. Pagi oke lagi. Ini kalau malam-malam dah jam 12, jam 1 begitu kau nak. Memang keras kepala betul lah jawabnya. Cari mampus lah jawabnya. So, kalau korang pergi medik, elakkan pergi ward dan store. Dia kat belakang tu, tempat tu keras sikit. So, di mana-mana putih yang bagian medik ni memang agak. So, kamu tahu lah kan, bagian medik ni dia ada macam anatomi, kalau anatomi. Ya, dia ada anatomi. So, itu adalah body jenazah yang membagi confirm. So, ada something. Dan ada menikan ini yang kadang-kadang terbiar tidak semestinya adalah benda. Tapi kamu tahu kan bentuk-bentuk yang menikan yang berbentuk manusia ni mostly akan apa guys? Dikuasai benda tu. So, sebenarnya guys, berdiri di rumah aku ni nak bercerita. Tapi guys, the end, that's it perkongsian dari Acat. So, kalau kamu suka ya guys, kamu suka video seperti ini, cerita seram, karena Isnin hingga ke Jumaat saya akan buat video. Kecuali Jumaat saya akan buat gaming seram. 1 hingga hari Kamis tu saya akan buat cerita seram. Kalau kamu suka, kamu ada cerita seram, kamu boleh kongsi dekat email yang ini. Nanti saya akan bacakan di sini. Turut sertakan saja kalau kamu mau bagi tahu nama kamu. Kalau kamu ada game yang mau saya main, kamu komen dekat bawah. Nanti saya try. Ya, jangan sajalah yang jantung saya yang tercabut. Oke. So guys, jangan lupa subscribe dan like channel ini. Seperti biasa, on notifikasi bellnya, karena setiap kali saya post video, Anda akan dapat notifikasinya. See ya for the next video, and be careful guys, maybe someone at your back.